Jadi bila sebut malam Al-Qadar, disebutkan wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 malam ya, 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83.33333. Maknanya 83 tahun 3 bulan lebih. Hidup kita pun ada orang di sini yang dah umur 80 tahun. Tuan angkat tangan. Ada tak yang 80? Ada. Ada. Oh, ada. Okey, ada. Yang 80 dan juga sahur. Berbuka saya tak payah ajar sebab memang nak berbuka. Tak ada siapa pun. Oh, kena buka. Tak ada siapa tanya macam tu. Bab mentadharah memang sampai atas maghrib tu. Jangan risau. Kan? Jadi waktu berbuka tu pun, waktu berbuka maghrib, isyak, tarawih, witir dan sahur, bersungguh-sungguh niatkan Allah. Mudah-mudahan malam itu adalah malam Al-Qadar, dapat kita malam tu paling tidak. Sebab dikatakan malaikat kalau turun daripada langit tu, dia akan berlumba-lumba menuju kepada rumah orang-orang yang beribadah. Kalau lah malaikat turun sekarang ni, dia akan berlumba-lumba datang ke surau ni. Sebab dah habis witir dengan ceramah pula. Tambah satu lagi amalan malam ni. Walaupun tidur, tak ada masalah dah. Lepas witir ngantuk, tidurlah. Arwah abah saya pun cakap, apa ubek ngantuk? Tidurlah. Apa nak lagi? Ditahan-tahan buat apa? Kadang-kadang kat rumah ada bantal, ada katil, tak dapat tidur tu. Dengar ceramah, tagak-tagak dia boleh tidur. Tu makna tu skill nama. Kan apatah lagi yang dapat kursi, dapat sandar kat dinding, tu lebih-lebih lagi lah. Tu step-step awal lah tu kan. Step-step awal dia dah sampai sandar tu dah mula dia kan. Dia dah menung dia kan. Dia mandang Samsul Bat makin lama makin kocik, makin lama makin kocik dia kata kan. Dia ni dah tahu tengah malam ni nak ceramah apa panjang apa hal kan. Setulah contoh lah kan. Jadi mana kata ni malam. Sebab apa? Malaikat akan berlumba-lumba ni mencatat segala amalan kita. Ini yang dipegang malam 7 likur tu. Pasang pelita biar menyala orang rumah kita. Barulah malaikat nampak rumah kita, dia kata. Dia ingat malaikat gabun macam tu. Kan? Jangan risau, malaikat turun dia catat segala amalan kita. Dan bila kita sebut tu, mana amalan banyak contohnya, kalau dapat kita bersedekah, itu terbaik. Sedekah ni tidak semestinya dengan duit. Sedekah ni maknanya bantu apa, memudahkan orang. Macam tadi ada orang susun ni barang-barang makan dia nak dihidangkan, nak bagi, tolong susun, dapat pahala. Tapi kalau terlupa niat kerana Allah, rugi lah. Kan? Siapkanlah parking untuk Samsul depan. Kau ajak aku parking, kau tak siapkan, mana pula aku nak duduk ni tadi kan? Kan macam tu lah contoh tadi kan. Macam mana nak pergi? Saya dah sampai tadi. Teringat Ismail pernah bawa pergi ke perahu belakang tu. Kan Kek Mora tu kan. Kek apa? Jeti tu. Ini kan kucing jeti kan ni kan. Tapi itulah alhamdulillah. Kan makna kata kita ni Allah Ta'ala sayangkan kita. Nabi pernah lukis satu garisan. Nabi ambil satu ranting kayu, Nabi buat satu garisan panjang. Kemudian pada garisan panjang tu Nabi lukis satu segi 4 tempat, tergantung pada garisan yang panjang. Dalam segi 4 tempat tu Nabi cakap-cakap dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Garisan panjang tu Rasulullah kata, itulah cita-cita manusia. Panjang, macam-macam mana nak buat? Nanti hujung minggu ni nak buat ni, kau tengok malam ni, besok nak balik Kelantan, pagi raya kau tengok baju raya aku nak pakai. Dia kata macam tu. Soalan dia, confirm kamu hidup lagi pagi raya Gu? Contoh soalan dia, tak ada contoh. Gurau. Tapi betul lah. Macam saya lah, wah ini baju ni, dah tempah siap-siap cantik ni pagi raya. Jangan. Kita belum tentu lagi. Tapi ayat lagi, ya Allah, jika ada kebaikannya Allah, kau izinkanlah aku memakai baju ini di pagi raya nanti ya Allah. Macam tu. Makna semua letak pada Allah. Kita pun tak sakit hati, tak sakit jiwa. Itu keadaan dia. Manusia ni panjang cita-cita. Tapi bila Nabi lukis segi 4 tempat yang tergantung tu, rupanya setakat itu je umur manusia. Cita-cita panjang.
Macam-macam nak buat, nak pergi situ, nak pergi sini, nak buat tu, nak buat ni. Sudahnya satu benda pun tak buat. Dan dalam petak tu Nabi cakap-cakap tu, cala-cala tu, apa dia? Itulah dugaan dan ujian yang menimpa hidup kita. Macam-macam ujian datang. Ujian sakit, tiba-tiba ada urusan yang ini, tiba-tiba ada masalah itu, masalah ini. Itu yang tiba-tiba tu. Menyang ayat dia tiba-tiba. Tiba-tiba nak raya dia. Tiba-tiba. Tanyalah budak tu. Tanya adik ni. Siapa nama adik ni? Siapa nama adik? Siapa nama adik? Siapa? Ikhwan. Ikhwan. Tanya Ikhwan. Dia hari-hari tengok jam. Lambatnya buka. Betul Ikhwan? Betul tak? Betul kan? Sebab dia tanggungjawab tak banyak lagi. Jadi kerjanya fikir nak makannya. Alah, bila lah nak buka tu. Tapi bila dah masuk sekolah menengah, dah dewasa sikit, di sekolah menengah, sekolah rendah lagi, apa bosan nak badan kau? Yang sebelah ni menengah, siapa nama? Kalam. Yang Kalam ni pula, dia tengok jam cepat dah buka, kerja cepat dia berbuka, tapi lambat je nak raya. Dia pula. Tapi kita ni kan, yang sibuk nak balik Kelantan ni, Terengganu. Kelantan Terengganu ni nak balik raya dah ni kan. Dia kata apa? Baru je hari tu puasa, ni dah nak raya dah. Betul tak? Kita semua sama. Bila kita dah dewasa, kita dah banyak masalah, banyak kerja, banyak urusan, kadang-kadang menyebabkan kita tak sedar masa berlalu. Maka tu tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya kita semua ni dah dekat dengan kematian. Itu sebab Nabi kata, manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Orang yang datang sembahyang salat sunat tarawih dan salat sunat witir dengan doa tadi, minta berkatilah, permudahkan urusan kita, terimalah ibadah kita, imam doa tadi. Bukan minta untuk di dunia, minta untuk akhirat. Kan? Samsul debat tang samban boleh je hujung-hujung bulan ni dah nak roket-roket raya ni. Ceramah lah kat Soman, apa hal kau nak datang Teluk Intan tempat Ismail? Kau melayat sampai ompek 5 program Ismail ni, apa hal? Sebab fikir apa? Fikirkan tentang mudah-mudahan adalah kebaikan walaupun sikit dapat kita sebarkan ke orang. Kan? Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang kita mendapat ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan. Kembang-kembangkan, sebar panjangkan. Adik-adik pun boleh balik je cerita. Tadi kan dengar ceramah sebab cerita pasal Lailatul Qadar. Rupanya satu malam ni pahala je. Bak lagi cerita. Jangan kita risau pasal tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang mustahaknya, kau nampak tanda tapi tak buat apa-apa pun apa guna Isma dah bagi tahu ada 2 keistimewaan. Malam ganjil, malam Jumaat. Ada yang salah faham, patutlah aku nampak bini aku ganjil sangat malam ni tu kan. Ada orang menang bini dia, kacau. Kan? Nak malam ganjil. Ya mai ni semua aku ingat kau cakap apa tu kan. Malam ganjil, malam Jumaat. Tapi kalau kita dah tahu, tapi ada yang buat tak tahu, macam mana? Sama juga. Itulah Ustaz, saya nak sangat tanda. Tanda ni rezeki kalau Allah bagi, bagilah. Patutlah malam tadi kan, nak kata sejuk tak sejuk sangat, nak kata panas pun tak panas sangat, sedang-sedang. Itulah malam tadi nak kata terang sangat pun tidak, anak bulan pun macam tak keluar, tapi nak kata gelap pun taklah gelap sangat. Ayat tu macam-macam lah. Dah heboh dia malam tadi Lailatul Qadar. Ya ke? Aku nampak pokok tu sujud tau. Ya, depan rumah aku. Dia balik tengok pokok tu dah tak ada. Majlis Perbandaran Teluk Intan dah dipunggah, pokok tu tumbang, bukan sujud. Yang penting kita ibadah. Buat aja setiap malam kita buat. Manalah tahu malam ni malam Al-Qadar, dapat kita
pahala tu, walaupun kita tidak menyedari. Tapi bila kita beribadah, kita buatlah, ikhlaskan diri kita, niat kerana Allah. Tu malam ni ada juga sumbangan-sumbangan. Orang lain nak bagi sumbangan, bagi. Ada sumbangan untuk mereka yang bertarawih di sini. Alhamdulillah. Ada juga sumbangan untuk orang bagi ibu-ibu tunggal. Ada orang bagi untuk anak-anak yatim. Ada orang bagi dekat asnaf. Kita pun boleh buat. Berjanji pakat dengan kawan-kawan masak goreng apa? Goreng nasi goreng, mi goreng, mihun goreng Singapura lah, mihun goreng jantan. Ada telur goreng jantan. Masak-masak dapat 10 bungkus, hantar kat balai polis. Masak 10 bungkus, besok hantar rumah anak yatim. Dapat 10 bungkus, hantar pula dekat balai bomba. 10 bungkus, hantar dekat hospital. Hantar dekat tempat-tempat yang ada orang yang bertugas bekerja. Dia dapat makan sahur. Takkan satu malam tu, kalau 10 malam kita bagi, takkan tak ada satu malam pun yang kena untuk malam Al-Qadar. Sebelum nak balik, nak buat musafir, tak kisahlah yang Terengganu, Kelantan, Seremban, Johor, Perak, Melaka. Orang tua dulu ada beritahu, kalau nak keluar rumah, masjid atau surau pertama tu singgah. Buat apa? Masuk duit dalam tabung. Masuk duit dalam tabung. Tak banyak sikit masuk. Sebab apa? Rupanya mereka tahu, Nabi dah beritahu, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Maknanya nak jaga kita ni supaya ditimpa musibah, jangan ditimpa musibah. Makna kata salah satu caranya sedekah. Tu sebabnya berlumba-lumba memberi kepada orang. Sebab memberi ni memberi pinjaman kepada Allah SWT, dan Allah akan gantikan untuk kita di akhirat kelak dengan syurga. Mudah-mudahan, amin. Jadi tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Hidupkanlah dengan ibadah. Macam saya kata tadi, alhamdulillah, paling tidak tuan-tuan dan puan dah buat tarawih dan witir. Bila buat tarawih dan witir ni, mudah-mudahan diterimalah oleh Allah malam ini. Dan kalau ditakdirkan malam ini malam Al-Qadar, maka kitalah jadi manusia yang paling beruntung sekali. Amin. Itu sebabnya kan, bila sebut tentang malam Al-Qadar ni, berlumba-lumba. Paling tidak, tak dapat baik semua, jangan tinggal semua. Kan? Tak dapat baik semua, jangan tinggal semua. Tak dapat kita, paling tidak lah sebelum tidur tu, bacalah 3 kul. Kan? Paling tidak. Sebab dikatakan membaca 3 kul ni menyamai 1 kali khatam Quran. Bacalah. Kan? Bacalah. Sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Dah lalak tak sampai baca 3. Macam tu, ngantuknya besar kan. Iyalah tu, jangan sambil baring baca, cuba duduk dulu baca baru baring. Macam tu kan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, kena ingat ini, kita kena anggap ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita tengok dengan tanda-tanda yang Allah bagi, ujian yang Allah bagi dengan COVID-19. Orang telur intan dia tak faham COVID-19, COVID-19 boleh faham. Dengan ujian yang Allah bagi dekat kita ni kan, kita tengok ramai orang boleh mati tiba-tiba. Sehat tiba-tiba tak boleh bernafas, tiba-tiba mati, tahu-tahu dah COVID. Banyak. Tu satu peringatan untuk kita supaya sentiasa bersedia. Jadi bukanlah kata nak merosakkan mood orang dengan kematian, tapi ingat mati itu menyebabkan kita fikir nak buat benda-benda baik dalam hidup kita. Jadi jangan kita lupa, selain daripada kita mendoakan, jangan kita lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya doa yang digalakkan kita, dianjurkan kita membacanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta, ya Allah, kau ni maha mengampun, kau suka pada keampunan, kau ampunilah kami. Minta dengan Allah. Sebab dalam satu riwayat, Nabi naik kepada mimbar, kemudian Nabi menyebut amin, amin, amin 3 kali. Nabi sebut amin. Sahabat tanya, kenapa kau mengamin lah? Aku tak nampak pula orang doa ya Rasulullah. Maka Nabi sebut, sesungguhnya aku mendengar Jibril berdoa. Salah satu pada doanya, binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah.
Jadi rasa cukup dan setakat itu. Mudah-mudahan walaupun sikit, sama-sama kita sebar panjangkan. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Walaupun banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi sama-samalah kita manfaatkan, sebar panjangkan kepada yang lain. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada lah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi itu saja pada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa.